Ada sesuatu kebiasaan dalam masyarakat yang sepatutnya kita tak perlu lagi ulangi sekarang, terutama yang melibatkan proses pendidikan kepada anak-anak. Selalu saya ulang dalam media sosial, saya menulis guru pertama yang patut mendidik anak tentang pendidikan seksualiti adalah ibu bapa, bukan gurunya sendiri. Kadang-kadang kita merasakan topik berkaitan dengan educate, berkaitan dengan isu-isu seksual ni sangat sensitif dan langsung tidak dibicarakan. Kita faham isu ini adalah isu kita bersama. Maka untuk hari ini saya akan kupas satu topik yang simple tapi ia sangat memberi signifikan kepada anak-anak. Dan yang saya nak sebutkan adalah bagaimana kita ni ibu bapa untuk memulakan komunikasi yang baik bersama dengan anak-anak untuk kita educate mereka berkaitan dengan isu ini. Itulah dia, memberi nama yang selayaknya kepada kemaluan anak. Kita faham dalam masyarakat kita, kalau boleh nama kemaluan atau daripada bahasa yang kita sebut adalah genital adalah satu benda yang kalau boleh nak dikiaskan panggilannya. Kita faham kalau lelaki dia akan jadi burung, jadi bird, ya, dia akan jadi nama-nama yang kadang-kadang kenapa perlu menisbahkan nama makanan ataupun tumbuh-tumbuhan kepada nama kemaluan. Contoh batang, ya, timun, terung ataupun nama-nama setempat yang nampak macam okey tapi dia bersifat kita panggil lucah. Apa jadi bila mana memberikan nama kepada nama yang tak selayaknya? Maksud saya bukan kepada anak lelaki saja tapi kepada anak perempuan. Okey, kalau perempuan kita biasa namanya faraj ataupun vagina, lelaki zaka ataupun penis. Tapi bagi perempuan yang kita faham disebut pada nama-nama bunga, flower kan, butterfly, rama-rama. Sebenarnya kadang-kadang kita rasa sebenarnya masyarakat kita dia malu tak bertempat. Bagi mereka benda ni tak patut diceritakan, benda ni sepatutnya tak perlu disampaikan. Tapi asas didikan kepada anak-anak dalam isu ini adalah memberi nama yang selayaknya kepada kemaluan mereka. Bila kita nak mula memberi nama ni? Semenjak anak kita masih lagi bayi. Ada yang kata kenapa nak kena cerita pada bayi kan? Sebab kita kena mula pada awal lah. Seperti mana ibu bapa menerangkan pada anak tentang body part mereka, daripada kepala, mata, tangan. Maka begitu jugalah kita perlu menyebut kemaluan anak dengan nama yang saya sebutkan tadi. Dan bila mana kita tidak memisahkan nama ini dengan nama yang lain ataupun nama yang asing pada nama dia sebenar, maka anak akan merasakan kemaluan adalah juga anggota badan mereka, ada fungsi, ada peranan dan sangat penting untuk ibu ayah bercerita apa fungsi kemaluan anak itu sendiri. Bila kita tidak memberikan nama yang tepat ataupun nama yang selayaknya, maka dia terus akan menutup ruang perbincangan anak-anak kepada isu berkenaan. Sekarang saya bagi contoh. Katakanlah suatu hari anak bertanya kepada ibu, kenapa ibu tak solat? Ibu dia akan menjawab sebab keluar darah ataupun period, keluar darah haid. Kalau perbualan itu dah bermula pada awal, anak tahu darah itu keluar pada vagina ataupun faraj, ibu tak ada masalah untuk bercerita. Contoh anak tanya, kenapa keluar pada faraj mama? Apa yang berlaku pada mama? Kenapa mama tak boleh solat? Jadi ibu akan kata, okey, ovum dia sudah mati, dia keluar darah haid, perlu kering, kemudian perlu mandi wajib. Cuba bayangkan kalau nama kemaluan bagi wanita disampaikan dengan nama butterfly ataupun rama-rama. Bagaimana ibu nak menerangkan konsep keluarnya darah haid dengan memberikan nama seperti itu? Jadi maksudnya kalau nama itu ditukar, dia tak akan memwujudkan komunikasi antara ibu ayah. Tu bagi perempuan. Contoh bagi lelaki. Anak lelaki, mereka di sekolah, mereka belajar bagaimana mereka perlu faham seorang lelaki dia akil balik. Dan akil balik lelaki keluar air mani lah ataupun ihtilam. Dan air mani ni pula dia boleh keluar dengan dua cara. Satu, mimpi basah, dan satu lagi untuk dia akil balik sama ada dengan cara keluarkan air mani sendiri. Mungkin anak dia akan merujuk pada ibu bapa bila balik di rumah. Lalu kalau komunikasi kita dah ceritakan pada awal, anak tanpa segan silu akan bertanya kepada ibu ayah tentang perkara ni. Ayah, tadi ustaz ajar tentang air mani keluar kan, macam mana air mani tu boleh keluar, kenapa boleh keluar kan. Bila anak mula bercerita, berkongsi pada kita tentang topik-topik seperti ini, walaupun kita rasa agak sensitif dan tak biasa, tapi percayalah cakap saya, ia adalah satu benda yang sangat baik sebab dia akan mewujudkan kepercayaan antara anak kepada ibu bapa. Bagi mereka, semua cerita boleh dikongsi pada mak ayah, semua topik boleh dicerita pada mak ayah. Jadi kita kena fahamlah, yang paling saya risaukan adalah bila kita tak bersedia untuk berkongsi, maka anak-anak akan mengulangi kesilapan kita yang lama. Contoh, mereka ni cepat trigger bila mendengar nama kiasan. Contoh sebut tentang burung, nampak kemaluan.
sebut ataupun cikgu mengajar dalam kelas, ada pokok yang mereka membiak melalui batang, budak-budak lelaki akan gelak sebab dia akan trigger melihat kemaluannya sendiri. Bila sebut tentang kemaluan perempuan, sebut apam lah, karipap, sebut nama makanan, tapi mereka trigger kepada kemaluan bilik perempuan itu sendiri, dan ini sangat tak baik untuk anak kita warisi. Dan kita juga nak mengelakkan daripada kemaluan ini dijadikan lawak double meaning, lawak lucah untuk dilucukan. Dan kalau kita dapat atasi benda ni lebih awal, anak kita insya-Allah mereka ni akan sering berkongsi dengan kita, mereka ni tanpa segan silu bercerita dengan kita, dan paling penting ibu ayah dapat berkongsi kepada anak mereka sendiri tentang kemaluan mereka. Jangan malu, mulakan je.